Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT versus Perak, yang mana JDT menang 5-0 hasil jaringan unggul, hasil jaringan dari Diogo, hasil jaringan dari Leandro Velasquez 2 dan juga hasil jaringan dari Backson. Yang mana untuk game ni akhirnya kita boleh tengok back show is back, man. And so Backson telah kembali ke dalam pasukan dan juga kembali dengan satu jaringan yang menarik lah, yang assist oleh Arif Aiman. Dan untuk pasukan Perak memang banyak kekurangan dan juga banyak kelemahan. Dan bak kata Datuk LTK, kita sebagai penyokong ataupun kita sebagai penonton dah tengok game tersebut dan kita pun boleh tahu apa kekurangan tersebut lah. Jadi komen di bawah lah apakah kekurangan yang ditunjukkan oleh pasukan Perak, sebab Datuk LTK menyuruh untuk kita komen sendiri. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara positif yang saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan ni? Yang pertama yang saya suka adalah tentang mereka punya aksi ataupun mereka punya build-up play dari bahagian bawah, yang mana kalau kita lihat kepada mereka punya attacking shape ataupun bermulanya build-up mereka daripada bahagian bawah adalah mereka masih lagi sama lah dengan game-game yang sebelum ni, iaitu pembentukan dengan back 3, iaitu Shane Lowry, Jordi Amat dan juga Matt Davis yang membentuk back 3 di bahagian belakang. Cumanya dalam game ni ada beberapa situasi yang menunjukkan pasukan JDT eager untuk menyerang. Bermaksud di sini pasukan JDT bermain dengan agak ofensif walaupun dalam pembentukan back 3, yang mana pembentukan back 3 mereka agak berubah-ubah. Apakah perkara ataupun perubahan tersebut? Daripada perubahan yang kita boleh lihat daripada pembentukan back 3 yang dilakukan oleh pasukan JDT, yang pertama adalah daripada penggunaan Matt Davis, yang mana ketika Matt Davis membentuk back 3 di bahagian belakang sewaktu JDT cuba untuk melakukan build up dalam fasa menyerang, maka kita boleh lihat Matt Davis ada beberapa situasi ataupun ada beberapa momen yang perubahan yang dilakukan oleh pasukan JDT kepada penggunaan dari Matt Davis, iaitu yang pertama Matt Davis akan membentuk back 3 di belakang. Yang kedua, kita juga boleh lihat Matt Davis akan masuk inverted kepada half space untuk memberi support kepada Hong-Wan as a double pivot. Yang ketiga, kita boleh juga lihat Matt Davis akan naik lebih tinggi untuk memberi support kepada Arif Aiman di kawasan wide area. Cumanya yang ketiga ni yang paling menarik minat saya. Sebab apa? Sebab ketika Matt Davis naik lebih ofensif untuk buat overlap dan juga memberi supporting play kepada Arif Aiman, formation pasukan JDT ketika itu berubah untuk membentuk dua ataupun double fullback yang sangat ofensif, yang mana kita boleh juga lihat ketika dalam kedudukan yang ketiga ni, ketika Matt Davis naik yang tinggi sampai ke touchline ataupun di kawasan wide area untuk memberi support kepada Arif Aiman di bahagian kanan, maka di bahagian kiri pun kita boleh nampak yang Koh Beng Ong juga akan naik lebih tinggi untuk cover up bahagian wide area di bahagian kiri. So dalam formation yang ketiga ni, apabila Matt Davis naik lebih dan juga Koh Beng Ong naik lebih tinggi untuk memberi bantuan di bahagian wide area di bahagian kiri, maka JDT akan membentuk formation yang mana mereka akan bermain dengan backline ataupun back 2 sahaja di belakang, iaitu gandingan Shane Lowry dengan Jordi Amat ataupun Shane Lowry dan juga Syarul Saad di second half. Jadi perkara tersebut telah memberikan sedikit variation ataupun sedikit corak menyerang pasukan JDT yang berlainan, yang membolehkan mereka create banyak attacking style dan juga boleh untuk penetrate pihak lawan punya di backline dengan sangat mudah lah, dengan overload di bahagian attacking dan juga bermain dengan ofensif dengan adanya fullback yang mempunyai quality overlap yang bagus dan juga crossing yang bagus di bahagian hadapan. So benda tu memang positif side lah. Dan perkara yang kedua, kita boleh juga lihat apabila dalam fasa build up di bahagian pertahanan, kita boleh lihat penglibatan daripada Koh Beng Ong, yang mana untuk Koh Beng Ong bagi game ni kita boleh lihat juga yang beliau sebenarnya
tidaklah terlalu untuk hold the touchline ataupun bermain dengan ofensif untuk cover up bahagian wide area sahaja, tetapi sebaliknya Kobe Ong juga banyak untuk melibatkan diri di kawasan tengah ataupun ke kawasan half space untuk membantu link up ataupun combination play bersama dengan Diogo ataupun Forestry di kawasan half space. Dan perkara ataupun contribution yang dilakukan oleh Kobe Ong juga, kita boleh lihat beliau juga antara player yang suka untuk memberi ataupun menempatkan diri berada di dalam D box bagi menerima hantaran-hantaran daripada pemain-pemain di kawasan kanan ataupun kawasan tengah. Bahkan dalam gerakan counter attack pun, maka Kobe Ong akan lebih masuk ke kawasan sentral untuk membentuk sebagai seorang striker ataupun untuk menunggu di luar D box bagi melakukan percubaan. Dan hasilnya apa? Kita boleh tengok Kobe Ong ada melakukan percubaan dari luar kotak penalti menggunakan kaki kanan. Dia boleh involve untuk membentuk dua striker di hadapan bersama dengan Diogo dan juga Forestry. That is a good thing lah. Dikiranya bahagian kanan dan kiri pasukan JDT untuk game ni memang agak ofensif dan juga more tu lebih kepada contribute kepada bahagian serangan. Matt Davis join the attack dengan overlap, manakala Kobe Ong more tu untuk membantu striker dua orang di bahagian tengah. So benda tu memang menarik untuk kita tengok apabila Kobe Ong lebih banyak contribute di kawasan half space dan juga berhampiran di box pasukan lawan berbanding untuk bercover di kawasan wide area daripada segi crossing dan sebagainya. So that is a good thing lah untuk pasukan JDT yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kepada penggunaan JDT pada perlawanan ni, di bahagian tengah mereka guna Hong Wan, mereka guna Afiq Fazail, mereka guna Leandro Velasquez. Ketiga-tiga player ni sangat menarik, yang mana boleh saya katakan daripada segi gameplay memanglah tengah tu dikawal rapi dan dikawal dengan ketat oleh pasukan JDT dan berjaya untuk dominate bahagian tengah dengan sangat baik. Cumanya daripada segi corak permainan, yang mana kalau kita boleh lihat untuk game ni, Hong Wan dan juga Afiq Fazail bermain dengan sangat baik untuk mengcover bahagian tengah dan juga menggerakkan bola dari bahagian tengah ke bahagian serangan, dan juga mereka sangat fluid dan juga sangat smooth daripada segi movement mereka berdua lah. Yang mana Hong Wan kalau kita lihat, dia sebenarnya ada beberapa ketika mereka seakan-akan membentuk double pivot untuk bergandingan bersama, tetapi untuk game ni Hong Wan sebenarnya masih lagi bermain dengan seorang ataupun lone pivot sahaja, yang mana Hong Wan lebih bertindak untuk memberi cover up kepada back 2 ataupun back 3 pasukan JDT daripada di counter, dan dia lebih kepada untuk hold up the game di bahagian tengah, dan Afiq Fazail akan naik lebih tinggi untuk cover up bahagian half space dan juga membantu Leandro Velasquez dalam pembinaan combination play dan juga pembinaan attacking style bagi pasukan JDT. Dan kalau kita lihat pada perlawanan ni, Leandro Velasquez dan juga Afiq Fazail, mereka berdua ni sebenarnya suka untuk drop lebih deeper di kawasan sendiri untuk collect the ball dan juga progress the ball untuk bawa bola ke bahagian hadapan. Jadi benda tu memang agak menarik lah. Afiq Fazail dengan dia punya passing accuracy yang bagus, Leandro dengan dia punya long dan juga vision yang sangat menarik, dia boleh bermain dalam small space dan sebagainya, dan Hong Wan yang bertindak sebagai holding lebih cepat untuk release ball, untuk melakukan switch play, untuk memastikan yang progression ball pasukan JDT sentiasa orang kata power flow sangat bagus, dia punya free flowing football dan sebagainya. So benda tu memang menunjukkan ketiga-tiga player ni memang beraksi dengan bagus dan sangat-sangat serasi, walaupun bermain bukanlah selalu, tetapi untuk season ni mereka diturunkan bersama dan menunjukkan kesefahaman dan juga chemistry yang bagus lah. Dan untuk game ni memang saya boleh puji lebih kepada Leandro Velasquez, yang mana daripada segi work rate dia bagus, daripada segi contribution untuk menyerang pun dia bagus, dia pandai untuk cover half space di bahagian hadapan, bahkan dia juga drop lebih deeper untuk collect the ball sebelum dia progress the ball secara bersendirian. Afiq Fazail lebih kepada untuk menjadi link up antara Hong Wan dan juga Leandro. So benda tu memberi orang kata apa, impact yang positif kepada gerakan serangan dan juga corak menyerang pasukan JDT lah. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat kepada corak permainan pasukan JDT untuk game ni adalah Forestry dia tak banyak untuk backup kepada Kobe Ong, disebabkan Kobe Ong lebih more to half space dah, dia dah tak banyak untuk cover wide area. Jadi apa yang dilakukan oleh Forestry kalau ketika first half, kita boleh nampak yang dia more tu untuk membentuk dua striker bersama dengan Diogo. So bermaksud dia bermain lebih berdekatan dengan D
box dan juga bermain di bahagian tengah center lah, ataupun berhampiran dengan zone 14. So benda tu agak positif untuk pasukan JDT apabila mereka boleh cover up the area dengan sangat baik untuk menggerakkan bola di kawasan tersebut untuk masuk ke dalam D-box pasukan lawan. Dan kalau kita lihat prestasi dari Arif Aiman untuk game ni, marvelous, world class lah. Arif Aiman menunjukkan satu aksi yang cemerlang daripada individual skill, ball control. Memang kita tak boleh nak kata apalah, vision, memang keyakinan dia ada. Dia berjaya untuk create bagi satu gol, on goal. Dia berjaya assist kepada Backson. Memang orang kata apa, super lah Arif Aiman ni. Kita kalau nak komen banyak pun tak, orang kata apa, semua orang dah tahu kemampuan dia kan. So memang dia dari game by game memang dia improve lah. Belah kanan pasukan JDT ni, mereka untuk game ni mereka lebih kepada fokus point JDT adalah dengan penggunaan daripada Arif Aiman, dan benda tu memang effectively lah untuk menyerang pasukan Perak. Dan pasukan Perak pun daripada segi defensive structure mereka tak mampu untuk mengekang gerakan yang dilakukan oleh Arif Aiman. Bahkan untuk game ni kalau kita lihat benda yang sangat ketara untuk perbezaan antara kedua pasukan, yang pertama adalah dari segi off ball movement. Kalau kita lihat JDT punya off ball movement, mereka punya pergerakan daripada seorang player ke seorang player, mereka punya triangle shape, mereka punya bentuk segitiga dan sebagainya tu, mereka sangat solid. Mereka ada pemain-pemain yang sentiasa ada ruang untuk menerima bola ketika mereka menggerakkan bola ke bahagian hadapan. So benda tu positif. Apabila ada banyak player yang bergerak, ada banyak player yang orang kata apa, menempatkan diri dalam satu posisi ke satu posisi, maka mereka akan ada lebih banyak choice ataupun pilihan untuk open the game, melakukan switch play, untuk mereka melakukan passing. So mereka tak ada masalah daripada segi menggerakkan bola lebih ke bahagian hadapan. Sebagai contoh saya ambil daripada gol Diogo, yang mana gol Diogo tu terhasil adalah gerakan daripada Arif Aiman yang buka kepada Forestry. Forestry bawa, dia buka balik ke Arif Aiman, lepas tu dia buat larian balik. Arif Aiman hanya one touch je kepada Forestry. Forestry buat orang tak apa, cut back lah, ataupun dia nak buat percubaan sebenarnya, tengok tak on target, bola tu sampai kat Diogo dan Diogo menjaringkan gol. So benda tu menunjukkan yang mana pasukan JDT ni mereka punya off ball movement, mereka punya passing option memang banyak kan. Sebab dah ada off ball movement yang banyak daripada setiap player, maka mereka punya option untuk passing tu pun banyak. Contohnya macam penalti yang mereka dapatkan melalui Leandro Velasquez. Leandro duduk sini, kawan tu duduk sini, dia buka kepada Leandro lari pun kena tackle, penalti. Jadi ini menunjukkan yang kualiti JDT bukan hanya orang kata apa, variation ataupun ball control ataupun individual play yang bagus, tetapi kesefahaman mereka juga bagus daripada segi untuk melebarkan game, daripada segi untuk bermain dalam small space. Mereka punya one touch football, mereka punya insting untuk passing, mereka punya perfahaman yang mana player dah ada kat sini, memang dah cukup komplit, memang dah cukup berbeza. Dan kalau kita lihat juga untuk game ni, apabila JDT hilang bola, apa yang dilakukan oleh JDT apabila mereka hilang bola adalah mereka melakukan counter press, iaitu mereka cepat untuk melakukan pressing ke atas pemain Perak untuk dapatkan balik bola tu. Bahkan kalau kita lihat daripada sudut yang lebih besar, counter press yang dilakukan oleh JDT bukan hanyalah counter press yang biasa-biasa, yang mana mereka akan cepat dengan ada numbers of player yang berada di hadapan, akan cepat untuk turun membantu bahagian tengah dan juga pertahanan dalam situasi counter press tersebut. Jadi apabila ada overload numbers of player yang turun untuk memberi bantuan, maka JDT akan outcome counter attack tersebut dengan bilangan player yang lebih banyak berbanding pasukan lawan. So dengan mudahlah mereka boleh counter press orang apa, counter attack yang dilakukan oleh pasukan Perak. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh lihat apabila JDT hilang bola dan mereka melakukan counter press, terutamanya ketika JDT hilang bola di kawasan Perak dan Perak cuba untuk bermain dalam small space, apa yang dilakukan oleh JDT dari segi pressing adalah mereka melakukan pressing yang objectively bagus, yang mana kalau kita lihat mereka melakukan pressing dengan menutup passing lane, dan mereka juga melakukan pressing daripada segi yang sama, mereka juga melakukan marking kepada player yang ingin menerima bola. So apabila jadi macam tu, pemain-pemain Perak akan berada dalam keadaan yang tertekan dan menyebabkan banyak kesilapan-kesilapan hantaran yang dilakukan yang memudahkan JDT berjaya untuk intercept hantaran tersebut. Contohnya saya ambil ada satu ketika Arif Aiman kehilangan bola berhampiran
berhadapan dengan D-box pasukan Perak, lalu dia melakukan counter press, dia berada di tutup passing lane di hadapan pemain tersebut dan berjaya mendapatkan bola kembali daripada pemain Perak di kawasan tersebut juga. Jadi benda tu memang positively, dan dalam masa yang sama pemain-pemain winger seperti Arif Aiman juga rajin melakukan track back. Kita boleh nampak apabila pemain orang kata apa, Perak lakukan counter attack, winger cepat turun untuk cover up bahagian defense, melakukan track back untuk membantu bahagian pertahanan. Jadi benda ni menunjukkan satu level yang mana perkara ni bukannya mudah nak dilakukan sekiranya fitness level tak boleh nak dikekalkan dalam tempoh 90 minit. Jadi fitness level juga memainkan peranan, yang mana boleh dikatakan level fitness pemain JDT ni in term of 90 minutes mereka tak ada masalah untuk bermain dalam high tempo. Jadi benda tu yang tak ada dalam pasukan liga kita untuk counter JDT punya ball position, mereka punya build up dan mereka punya counter press. So benda tu yang perlu untuk pasukan lain improve dan juga step up the game. Cumanya JDT still ada kelemahan. Kalau kita lihat daripada segi counter attack yang dilakukan oleh pasukan Perak, mereka sebenarnya berjaya untuk counter attack secara individual brilliance, yang mana boleh dikatakan berapa kali pemain Perak berjaya exploit hardline yang dilakukan oleh pasukan JDT. Macam saya cakap tadi, JDT eager to attack, mereka sangat ofensif, so mereka bermain dengan tinggi, bahkan mereka kadang-kadang ada situasi back to. So banyak hantaran-hantaran dilakukan oleh counter attack pasukan Perak berjaya untuk exploit dan juga atasi hardline tersebut dan hampir ke arah gawang. Dan berapa banyak juga percubaan yang dilakukan oleh pasukan Perak yang hampir-hampir untuk menjaringkan gol. Antaranya kita ambil Sio lah, yang mana gerakan daripada Sio individual brilliant, dia berjaya untuk beat Jody Ahmad dan juga Shane Lowry, tetapi in term of finishing dia agak kurang. Begitu juga dengan gerakan-gerakan yang lain. Pemain-pemain Perak cuba untuk exploit kawasan kosong JDT yang mana ditinggalkan oleh Corbin Ong, terutamanya di bahagian kiri, tetapi defense department JDT yang dikawal oleh Shane Lowry dan juga Jody Ahmad, mereka punya reading game, mereka punya interception, mereka cepat untuk cover up kawasan tersebut untuk memastikan counter attack tidak berjaya. Jadi pasukan lain kena step up dan juga manfaatkan dengan letak winger yang lebih laju untuk beat hardline pasukan JDT. Untuk pasukan Perak pula, Datuk LTK kata kita boleh komen untuk kelemahan dan juga kekurangan. Okey, kekurangan pasukan Perak pada game ni kita boleh katakan terutamanya daripada segi defensive structure, yang mana kalau kita lihat struktur bertahan pasukan Perak agak kurang dan juga agak banyak ruang yang ditinggalkan oleh pasukan Perak, terutamanya daripada segi man to man marking, yang mana kalau kita lihat daripada segi man to man marking pasukan Perak, mereka hanya overload numbers of player di dalam D-box, tetapi orang tak jaga pun player-player JDT yang lain yang berada di dalam D-box, yang menyebabkan player-player JDT boleh receive the ball dengan sangat mudah. Contohnya kita ambil Go Diogo lah, berapa orang duduk dalam D-box pemain pasukan Perak, lah kali Diogo duduk belakang seorang, tak ada seorang jaga. So benda tu perlukan awareness, defensive awareness yang bagus di dalam padang. Awareness dalam padang ni bukan kita kena ada semua sudut, terutama defense lah, sebab mereka tak ada communicate, so mereka lose gap kat situ. Mereka membiarkan sesuatu yang banyak kepada pemain-pemain JDT untuk exploit ruang yang banyak. Dan kalau kita lihat dalam sistem counter attack pun, memang pasukan Perak tak boleh nak buat counter attack yang menarik. Ada contohnya saya kata, mereka bawa masuk Obiozo, yang mana kemasukan Obiozo ni sebenarnya import yang positif sebab dia ada fizikal, dia ada pace, tetapi kelemahan daripada Obiozo pula adalah daripada second touch, yang mana kalau kita lihat dari segi first touch dia ada okey, dia bawa bola pergi depan sikit hilang, dia ada loose balance. So saya pun tak faham macam mana orang boleh hype Obiozo sebelum ni, sebab sebelum Liga Super start memang ramai sembang Obiozo ni antara attacking player yang berbahaya, tetapi buat masa sekarang tak nampak lah dia punya ancaman kepada pertahanan tu, dan nampak dia lebih kepada loose balance banyak lah. So dia perlukan ada body positioning yang bagus, stabilization yang bagus untuk memastikan yang dia boleh untuk berfungsi dengan baik. So banyak benda yang Perak kena perbaiki, sebab mereka ni squad muda, so kena trust the process sama lah. So mereka perlu untuk memastikan yang every game by game mereka ada progress, sebab mereka adalah squad muda. So trust the process. Okay, Assalamualaikum.